Wahai orang-orang yang beriman, ya, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan, lagi menerangkan kebenaran. Jangan sekali-kali kerana kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Ya, serulah ke jalan Tuhan kamu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Ini kaedah yang kalau disebut dari sudut falsafahnya qadim lagi azali, yang takkan berubah sampai bila-bila. Ya. Ya, sehingga berhari-hari mereka baca kitab, tadah kitab, berdebat, berhujah di antara satu sama lain. Berhujah dengan begitu hebat kalau kita lihat munazarah, perdebatan di antara para ulama. Ya, selesai berdebat, mereka boleh duduk minum sama-sama, makan sama-sama. Kita hari ini cuba ajak debat. Ya, bermusuh 7 turunan pula lepas tu. Ya. Buta agama suruh kita berhujah, berdebat, mencari ilmu, bukan nak cari siapa menang. Kita nak cari kebenaran. Sebab itu Al-Imam Syafi'i juga ajar kepada kita apabila dia berhujah, dia mendoakan agar kebenaran itu keluar pada lidah orang yang dihujah oleh dia. Ini sikap orang yang tidak buta agama. Ya? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, umat Islam kalau tak ada budaya berhujah di antara satu sama lain, kita akan kekal jadi umat yang jumud. Kita akan kekal jadi satu umat yang tidak mahu melihat perubahan. Kerana dosa mengumpat ini tidak terhapus oleh solat, oleh sedekah, oleh puasa dan apa sahaja amalan saleh. Ini yang berat. Ya, sebab itu Nabi SAW sebut, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalaulah kami berkata apa yang sebenarnya ada pada orang itu, Nabi kata, ya, wa illam yakun fihi ma taqul faqad buttahu. Kalaulah kamu menyebut perkara yang dia tak buat, kamu sudah menuduh dia. Tapi kalau kamu sebut perkara yang memang ada pada dia, kamu sudah mengumpat dia. Dua-dua kena. Reka pun tak boleh, cakap yang betul pun tak boleh, kalau membabitkan soal mengaibkan orang lain. Sebab dia tak suka disebut perkara-perkara aib itu tadi. Ya, maka ia akan menjadi ejekan, akan menjadi cacian, akan menjadi perkara-perkara yang membawa kepada dosa dan maksiat. Baik. Ijtanibu kathiran minaz-zann. Jauhilah kamu daripada banyak sangka. Artinya banyak sangka buruk. Ya. Larangan ni ayat ijtanibu, jauhkan, sama macam Allah Ta'ala gunakan untuk larangan arak. Fajtanibu. Ya. Jauhilah arak itu. Sama juga macam larangan Allah Ta'ala gunakan larang daripada menyembah berhala. Ya. Fajtanibul awsan, jauhilah kamu berhala-berhala itu. Sangka buruk pun Allah guna perkataan yang sama. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ijtanibu kathiran minaz-zann. Jauhilah kamu daripada banyak sangka buruk. Bila dia dah mula hati tu dah tak elok, ya, bagilah apa pun memang dia tak percaya. Ya. Kemudian apa lagi Al-Quran larang? Ijtanibu kathiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ithmun. Kerana apa? Kerana sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Padahal kita sangka je. Tapi Allah dah sebut kebanyakan daripada sangkaan itu dosa. Sebab apa? Akibat daripada sangkaan itulah hati kita dah tak jadi baik dah dengan sesama mukmin muslim. Ya, mulalah kita nak mengelak-elak, mulalah kita nak menjauhkan diri, dah pudar rasa ukhuwah persaudaraan yang sepatutnya menjadi bukti iman kita kepada Allah.
Ya. Tuan-tuan, perkara agama mesti dilihat dengan agama, bukan dilihat dengan emosi. Bermula daripada sangka buruk, meningkat kepada tajassus, mengintai-intai. Ya. Daripada tajassus itulah datangnya mengumpat. Dan bila sampai tahap mengumpat itu, Allah Ta'ala kata, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka, ayuhibbu, kamu suka tak makan mayat saudara kamu? Apa sebab Allah Ta'ala guna ungkapan mayat? Ya? Satu ungkapan mayat itu menunjukkan sesuatu yang jijik. Mayat manusia, tak usah kata mayat manusia, bangkai unta pun kita tak nak makan, bangkai kambing pun kita tak nak makan. Satu. Yang kedua, kenapa disebut bangkai mayat orang mati? Kerana orang tu tak ada daya untuk jawab tuduhan yang kita tuduh terhadap dia. Dia tak ada depan mata kita bila kita mengumpat. Ya? Dia tak ada daya untuk bela, ya, diri dia sendiri atas tuduhan-tuduhan yang kita nyatakan terhadap. Ya? Dan bila dituduh, sifat manusia itu begitu. Sebab itu jangan mula bawa lidah syaitan. Tak perlu kita risau. Kadang-kadang ada yang rasa, aku bertanggungjawab ni nak mendedahkan dia jahat ni. Tak, bukan disiplin dia begitu. Sesiapa yang mencari-cari keaiban saudaranya, nescaya Allah akan cari aib pada dirinya. Barang siapa yang Allah cari aib pada dirinya, Allah akan dedahkan aib dia itu walaupun dia duduk dalam rumah sendiri. Subhanallah. Kita buka aib orang, Allah akan buka aib kita. Ya? Sebab apa dalam hadis yang berikutnya disebutkan kepada kita, ya, Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Nabi ditanya, siapakah orang Islam yang paling baik? Sahabat pun tanya, siapa orang Islam yang paling baik? Ya. Nabi jawab senang, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, orang Muslim yang paling baik ialah orang Islam lain selamat daripada lidah dan tangan. Itu orang Islam yang paling baik. Sebab itu bila kita dapat berita, Quran ajar kepada kita, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Datang kepada kamu orang yang fasik bawa berita, selidiklah berita itu agar kamu tidak menjatuhkan hukuman kepada suatu kaum. Itu hukuman yang silap yang akan menyebabkan kamu menyesal. Menyesal di mana? Menyesal di dunia, menyesal di akhirat. Sebab itu Nabi SAW bila sebut soal orang yang bawa syahadatuz zur, ya, kesaksian yang palsu, kesaksian yang palsu termasuk dosa besar. Dalam satu hadis berkaitan dengan orang yang bagi kesaksian palsu sehingga menyebabkan nyawa seorang manusia itu hilang, Nabi SAW sebut pada hari akhirat nanti dia bangkit dalam keadaan tertulis di atas dahi dia ayisun min rahmatillah. Orang itu tidak mungkin akan dapat rahmat Allah. Dia tulis sesuatu sehingga menyebabkan nyawa seorang manusia melayang, ya, besok bangkit hari akhirat tertulis atas dahi dia, tak mungkin dia dapat rahmat Allah. Sebab itu kita pesan pada siapa pun yang bawa berita, selidiki.